Hari ni saya nak buat video sikit pasal kolam lobster saya ni. Dekat bahagian atas ni yang saya letak kayu semua ni, tangki untuk wap bersalin. Lobster yang ada telur ada dalam ni. Lebih kurang 4 tangki, ada 4 ekor dalam ni. Setiap satu ni saya letak 1 ekor. Yang jadi masalahnya bahagian kayu ni yang dekat bawah ni. Kayu yang dekat bawah ni saya guna plywood. Bila kena air dia akan rosak, dia akan keluarkan kulat semua dan dia akan reput. Dah 2 kali dah saya tukar kayu ni. Tapi sebab kayu ni dia tak sesuai untuk kena air, kayu plywood ni, jadi dia tetap akan rosak walaupun saya dah sapu finishing. Dekat bahagian bawah ni air akan terpecik. Kayu ni bila dia mereput macam ni, dia akan kotorkan pemandangan. Tak berapa lawa, tak berapa cantik, macam kotor. Saya nak cari solusi untuk gantikan papan plywood ni kepada material yang lebih waterproof. Maksudnya dia boleh tahan air dan tak rosak, tak mereput macam ni. Bila saya pandang belah tepi, saya tengok dinding bengkel saya ni guna fiber cement. Dia kuat, kena air pun tak ada masalah. Jadi saya ada idea untuk gantikan papan plywood ni guna fiber cement ataupun cement board. Jadi jom saya nak potong cement board kepada saiz ni. Cement board ni saya dah tak ada banyak, yang ni lebihan projek yang saya buat dinding ni. Saya simpan dekat tepi ni, kena hujan, kena air pun tak ada masalah. Fiber cement ni dia bukan kalias air sebenarnya. Maksudnya kalau kena air dia tak lekat. Dia tetap akan serap air macam dekat bawah ni. Cuma dia tak akan kembang dan mereput. Maksudnya dia akan tahan walaupun kena air. Tak macam plywood. Kalau plywood kena air dia senang kembang. Dan cement board ni dia ada satu lagi kelebihan kalau kita nak banding dengan plywood. Cement board ni dia kalis api. Dia akan tahan api tak terbakar selama lebih kurang 2 jam kalau tak silap saya, 2 atau 3 jam. Maksudnya dekat sini, cement board ni kalau kita campak dekat api yang nyala, selama 2 jam dia tak akan nyala, dia akan stay je macam ni. Lepas dari 2 jam, dia tetap akan terbakar juga. Cuma dekat sini, dia ambil masa lama untuk terbakar kalau kita nak banding dengan plywood. Sebab plywood ni bahan terbaik untuk kita mulakan api. Kalau saya nak masak pakai kayu api pun saya guna plywood untuk bakar. Untuk potong cement board ni saya ada 2 pilihan. Sama ada saya nak pakai pisau ataupun saya nak pakai circular saw. Tapi saya nak dapatkan hasil potongan tepi ni lawa, saya nak pakai circular saw. Saya nak tukar mata dia ni kepada mata yang boleh potong fiber cement ni. Dekat sini saya ada mata yang saiz 4 inci daripada Akoda. Saya ada banyak pilihan dekat sini. Saya kena cari pilihan yang sesuai. Kalau yang ni untuk kayu, saya tolak tepi dulu. Kalau yang ni yang jenis ada gigi, kebanyakan mata yang saya ada ni mata untuk potong tile ataupun potong mozaik. Sebab yang ni dia ada yang gigi macam ni. Yang ni yang jenis ada gigi saya tak nak pakai yang ni. Yang ni macam okey, kita letak tepi dulu. Yang ni pun macam okey. Yang ni pun macam okey. Yang ni letak tepi. Yang ni letak tepi. Saya ada 3 pilihan yang mana saya nak pakai. Dan untuk potong fiber cement ni dia lebih senang, dia lebih selesa kita guna mata yang jenis nipis. Dekat sini saya nak tengok tebal mata ni. 1.4 macam tebal. Kalau yang ni pun sama 1.4. Saya letak tepi. Okey, kalau yang ni 1.0. Yang ni paling nipis antara 3 jenis ni. Jadi saya nak pakai mata yang ni. Kalau kita pakai yang nipis dia lebih ringan sikit kita tolak. Saya nak buka mata yang ni, pasang dekat mesin table saw saya. Dia ada bagi ring untuk kurangkan saiz lubang dia ni. Tebal dia ni tak adalah banyak beza sangat. Saya nak buka mesin circular saw saya ni. Dekat blade ni dia ada anak panah, jadi kita kena ikut sama macam anak panah yang ada dekat mesin kita ni. Circular saw saya ni dah siap. Guna circular saw ni untuk potong fiber cement ni, habuk dia ni memang melampau. Jadi saya standby satu vacuum ni untuk kurangkan habuk ni. Yang ni vacuum yang rumah yang biasa je. Hose vacuum yang hitam ni ngam untuk saya cucuk dekat belakang mesin saya ni. Yang ni rupa dia bila kita combine circular saw dengan vacuum. Sebab circular saw saya ni pakai bateri, jadi tak ada kalut sangat dengan wire. Dia punya rupa ni clean je. Saya dah tampal tape dekat sini bagi ketat sikit sambungan ni. Susah sikit nak tercabut. Untuk potong ni saya nak guna bahagian yang basah ni. Sebab nanti bila dia kering dia akan jadi macam ni juga. Saya nak tanda.
Saya nak lapik kayu ni. Senang sikit nak potong kalau ada kayu lapik. Nanti mata si kelesor ni tak kena meja. Saya nak letak guide untuk lurus. Guide lurus ni saya boleh kepit. Dan yang ni hasil potongan guna blade untuk potong tile. Hasil potongan dia ni memang rata dan cantik. Dan yang paling penting, hasil potongan dia ni lurus. Hasil potongan dia ni memang licin. Tepi-tepi ni kita gosok pakai kertas pasir untuk bagi lagi halus. Sebab tu saya lagi suka pakai si kelesor daripada pakai pisau. Kalau pakai pisau, hasil dia menggerutu sikit. Sebab pisau ni kita toreh untuk bagi dia ada kesan. Dan kita patahkan. Jadi bila kita patahkan ni, hasil dia tak berapa lurus sangat. Tapi pakai pisau ni tak ada masalah kalau kita nak buat sambungan dinding. Sebab nanti bila kita sambung dinding, tempat sambungan ni kita plaster balik, jadi dah tak nampak. Sebelah sini saya pakai si kelesor, sebelah sini saya pakai pisau. Boleh tengok beza dia. Bila guna vacuum ni, habuk tetap ada. Tapi habuknya kurang terbang sana sini. Habuknya kumpul dekat sini, kumpul dekat bawah sini. Dekat mesin ni pun tak banyak habuk yang ada. Biasa saya kena bersihkan mesin ni, kena tembak angin. Dan yang paling saya suka, tak banyak habuk dekat badan saya ni. Biasa sebelum ni kalau saya guna si kelesor untuk potong si mainboard ni, habuk dekat tangan ni macam mandi. Jadi yang ni lebih bersih sikit, lebih kemas. Risiko untuk debu halus ni masuk ke dalam hidung pun kurang. Sebab semua habuk halus ni dah masuk ke dalam vacuum. Bukan semualah, mungkin 90% dah masuk dalam vacuum. Saya nak potong lentan yang sini pula untuk jadi saiz yang saya nak. Bila si kelesor ni guna vacuum, saya rasa agak seronok sikit. Sebab mesin saya ni senang nak bersihkan sebab habuknya tak banyak. Dan lepas potong, bengkel ni kurang sepah. Sebab kita dah kawal habuk dari punca dia. Dari mana habuk ni keluar? Dari sini. Puncanya dekat sini. Saya nak buka vacuum saya ni. Saya nak tengok berapa banyak habuk yang kita dapat tangkap hari ni. Tak adalah banyak sangat. Tapi habuk dia ni memang halus dan macam bedak. Bila dah siap potong ni banyak pula lebih. Yang ni saya nak pakai 2 keping je. Yang ni saya ada lebih lagi besar daripada yang saya nak pakai. Kalau yang ni saya tak tahu nak buat apa sebab yang ni dah kecil. Saya dah silap bajet, saya dah silap kira. Jadi banyak bazir dekat sini. Sebab yang ni saya dah tak tahu nak buat apa. Sebab saiz dia ni pun agak kecil. Tak banyak benda boleh buat. Kalau nak bakar pun, nak bakar bagi hancur pun makan masa. 2 jam dia stay lagi macam ni, bentuk asal. Jadi kita kena plan betul-betul. Jangan bagi terbazir macam ni. Saya nak gosok bucu dia ni bagi halus sikit. Saya nak pindahkan dulu barang-barang dia ni. Udangnya saya letak bawah. Kalau tengok dekat sini, yang ni udang saya yang dah ada telur. Dalam ni pun sama, dah ada telur. Kalau yang ni saya tengok dah ada anak yang menetas, jadi saya kena turunkan dari perut ibu. Banyak.
Dah ada anak yang dah lari-lari. Yang dalam bekas ni, masa saya angkat ibu dia tadi, dia dah libas ekor dia. Jadi semua anak dia dah jatuh. Dah ada dalam air ni. Yang ni semua dah menetas. Tinggal seekor lagi yang belum turun, yang dekat sana. Untuk lobster kali ni memang saya pening sikit sebab saya ada 4 ekor yang bertelur. Dan ada lagi seekor yang bertelur dalam kolam ni, yang kolam kedua ni. Tapi masih lagi baru, telurnya masih lagi kuning. Bila anak dia ni dah turun, saya dah pening. Saya tak tahu nak letak dekat mana. Sebab kolam paling atas ni dah ada anak lobster yang saiz besar. Ada yang dah cecah 1 inci. Yang anak lobster dekat sini tak banyak yang lekat. Tinggal 8 ekor je yang betul-betul hidup. Sebab punca dia masa dia kecil, elektrik dekat rumah saya ni padam. Jadi banyak yang mati. Yang survive ni 8 ekor je. Yang ni anak yang paling besar. Lebih kurang 1 inci lah. Saya nak kena pindahkan cepat sikit sebab anak lobster yang baru turun tu dia perlukan oksigen untuk support. Yang anak lobster yang baru turun ni saya nak letak rumput ni, daun Hardelia untuk bagi tempat dia berpaut. Daun ni tempat perumah dia untuk dia sembunyi. Saya nak letak pam oksigen ni dalam ni. Okey, saya punya tempat untuk lobster ni dah siap dan memang kemas daripada sebelum ni. Saya tak perlu risau lagi saya punya lapik ni naik kulat ke, jadi buruk ke, kecut ke, kembang ke, basah pun tak ada masalah. Susunan dia pun lebih kemas daripada sebelum ni. Okey, jadi saya rasa sampai sini saja untuk video kali ini. Moga video saya ini bermanfaat. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.